Kelas matematik moden ni, lupa nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca doa, baca doa. Amin. Okey ya. Apa tu kelas matematik moden ni buat sejam je sebab saya cadang nak buat 2 kali. Okey, jadi macam admit saya akan buat 2 jam. Seminggu 2 jam. Mat moden ni saya akan buat seminggu 2 kali. Maksudnya ada 2 kali kelas lah. Tapi dia sejam-sejam je. Sebabnya mat moden ni saya tak boleh nak buat direct 2 jam terus tau. Saya lah, awak faham lah benda tu kenapa lah. Setengah orang dia faham lah. Setengah orang dia kenapa lah. Tapi saya nak beritahu je lah. Mat moden saya akan buat sejam-sejam. Cuma dalam jadual saya bagi satu je kan. Kan. Ya, 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 ya. Nanti nanti saya akan tengok macam mana ataupun minggu ni tak start lagi, minggu depan kita akan start lah. Mat modern saya akan buat 2 kali kelas, admat sekali. Okey. Itu je lah. Kalau ada soalan awak tanya. Hari ni saya nak masuk tajuk baru, iaitu tajuk apa dia tajuk ni? Rangkaian dalam teori graf. Okey, tajuk ini adalah tajuk baru dalam KSSM, tidak pernah ada dalam KBSM. Pelajar tingkatan 4 2020 sahaja belajar. Okey, sebelum-sebelum ni pelajar lain tak pernah belajar. Tapi kalau masuk universiti peringkat tinggi memang ada lah benda ni. Cuma sekarang ni dia dah masuk, dia bagi basic-basic untuk sekolah menengah. Okey, kenapa kita belajar rangkaian dan teori graf ni? First kali kalau awak faham maksud rangkaian, maksud dia adalah networking. Okey, yang mana sangat penting dalam matematik dan juga sains komputer. Dalam juga optimization, optimize tu maksudnya macam mana nak cakap optimize ni, macam kalau benda ni kita belajar, kalau ada banyak wire yang serabut atau benda yang banyak, tujuan kita belajar ni adalah untuk cari jalan penyelesaian yang paling ringkas. Kalau ada banyak jalan mana yang paling pendek. Itulah maksud dia, optimize. Okey. Okey, jadi itu sekadar untuk orang kata dia punya set induksi lah untuk pengenalan macam mana, kenapa kita nak belajar. Macam ni dia bagi tahu pasal sistem pengangkutan di Malaysia yang daripada bla bla bla. Okey, awak bacalah. Okey. Hari ni awak kena ada buku teks dan juga modul lah, modul hijau tu. Dah mula kena ada lah. Saya dah pakai dua-dua dah. Tapi untuk tujuan pelajaran dalam online ni, saya akan pakai buku matematik, buku teks lah. Okey, kita akan pakai latihan yang saya akan gunakan semua latihan buku teks. Kerja rumah sahaja saya akan minta awak pakai buku modul kerana mudahlah modul tu, tak payah lukis-lukis, hanya tu buat jawapan saja. Okey, senang kerja awak. Okey, saya akan pergi untuk yang pertama rangkaian. Hari ni kita akan buat 5.1 saja. Kita sekejap lah kita masuk 5.1 ni untuk pengenalan dulu. First kali, kita akan belajar mengenai rangkaian. Apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Okey. So, dia kata kat sini semasa di tahun 5, anda telah diperkenalkan dengan sistem rangkaian berkaitan dengan komputer dan dunia internet melalui mata pelajaran TMK. Okey. Jadi, saya kata tadi dia ada kaitan dengan apa tu? Ada kaitan dengan komputer, sains komputer. Okey, graf ataupun hubung kait antara sekumpulan komputer dengan peranti berkaitan, iaitu rangkaian komputer memulihkan pencarian. Ini yang saya cerita tadi lah. Dia sebenarnya bertujuan dia adalah untuk memudahkan. Sekarang ni yang paling penting adalah yang ini, yang mana yang awak kena tahu nama-nama dia dulu, terms ha. Graf digunakan untuk mewakilkan data yang terdiri daripada objek diskrit dan menggambarkan kaitan antara objek tersebut secara grafik yang mudah difahami. Dalam bidang matematik, khususnya teori graf, graf ditafsirkan sebagai suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Bintik dikenali sebagai, bintik ni yang titik kecil ni lah, nama ni dipanggil bintik. Okey. Mana pensel saya tak keluar pula ni. Okey, ni bintik lah. Sama kenapa keluar macam ni? View dia tadi. Dia tak boleh edit ke?
Tak. Dia punya pen tak boleh pakai ke? Mana boleh? Boleh kot. Assalamualaikum. Tak boleh pun tak apalah. Sekali saya pakai apa yang lain. Okay, yang penting iaitu bucu. Ada 3 titik tu. Awak dengar suara saya tak? Ha? Hello? Hello. Dengar, dengar suara saya tak? Dengar jelas. Dengar ya. Dengar dengan baik lah. Ui, dah ramai ya. Ya. Tiba-tiba ramai ya. Tak ada orang masuk yang tak beri salam kalau kelas online. Kalau kelas kat kita betul-betul orang masuk kita nampak orang bagi salam kan. Ini tiba-tiba saja ramai tu. Okey. So awak tengok ni dalam bidang matematik teori graf ni graf ditasing yang ni semua awak kena tahu bucu tepi. Okey, bucu ni dalam bahasa Inggeris dia minta nama dia kadang-kadang dia pakai V. Nama tak betul tulis pula. Okey, saya bagi tahu je lah. Dia pakai V. Tepi tu kadang-kadang dia pakai huruf E, ish. Okey. Kalau awak tengok dia punya dia punya term tu V tu vertex, bucu, tepi tu edges lah, E D G E. Okey. Graf juga sering digunakan untuk mewakilkan suatu rangkaian. Rangkaian merupakan sebahagian dari graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Struktur data rangkaian mempunyai hubungan banyak kepada banyak. Contoh graf yang melibatkan rangkaian adalah seperti yang berikut. Ni benda-benda ni semua lah. Contoh lah ni. Kalau kat KL tu, kalau awak biasa naik LRT apa semua kan. Ni lah. Awak boleh tengok dia punya plan dia ke mana-ke mana. Okey. Baik. Tengok contoh satu dulu. Saya akan tunjuk contoh-contoh. Lepas tu kita akan buat latihan buku teks lah. Okey. Itu je lah. Kita nak buat yang tu je. Saya bagi tengok tunjuk contoh. Awak tengok. Lepas tu kita buat latihan di buku teks. Kat rumah awak guna buku moja buat latihan. Okey. Alamak apa ni buzzer mesej ni. Dia nak kod. Tak payah kod-kod. Dia patut boleh masuk terus dia. Okey. Berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V and V. Okey, V tu apa dia tadi? Saya kata dia adalah vertex. Alah, pen saya ni tak boleh pakai ke? Kenapa tem-tem macam ni dia nak buat Save a copy. Dia ajar, tiba-tiba dia mengajuk dengan saya. Kenapa terlalu lama tak pakai kot? Lama tak ada masalah ni pun. Okey. Dah boleh pakai dah kot. Muka surat apa tu? Beritahu tak? 130. 31. 131. Ni kan? Okey, ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak pakai pen? Boleh. Alhamdulillah, dah boleh dah. Okey. Baik, berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V dan NV. Okey, V ni vertex, saya beritahu tadi, V tu adalah bucu. Awak tengok jawapan dia bagi kat sini, V 1, 2, 3, maksudnya bucu ni 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, bucu 4, tu set bucu. V tu adalah vertex, maksud dia bucu, jadi jawapan dia awak ambil satu-satu. Selalu soalan mula soalan mudah lah. Okey, jangan awak tak boleh jawab soalan-soalan mudah macam ni V tu maksudnya vertex, dia bertanya bilangan bucu saja. Awak bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan awak terpedaya dengan nombor kat sini Kalau awak tengok ada nombor 6, so 6 lah. Kadang-kadang tu ada nombor yang tak ada. Okey, dia terus 1, 3, 4 macam tu kan. So awak kena kira bucu ni berapa. Okey, untuk contoh ni tak apalah. Untuk contoh ni tak ada masalah sebab dia memang kita elok-elok lah. Ada setengah soalan, dia hilangkan nombor tu lah. Dia terus 1, 3, 7 macam tu lah. So, awak kena kira bucu dia satu-satu. Okey, untuk NV ni adalah bilangan lah. Lepas awak kira ni 1, awak pukul 2, 3, 4, 5, 6. So, NV adalah bilangan bucu. N tu numbers, V tu vertex. Okey, vertex tu maksud dia bucu dalam bahasa Inggeris. Baik, B adalah ditanya E. E ni adalah edge, bilangan tepi ataupun tepi lah. N tu
numbers of edge ataupun bilangan tepi. Jadi E ni, okey, tepi ni macam ni awak tengok dia bagi 1 2. So ni lah 1 2 kat sini. Kadang-kadang dia tak ada 1 2. Kadang dia bubuh nombor kat sini ke, kan. Dia bubuh kat tengah tu, so awak kira macam tu lah. Tapi macam ni dia bubuh lah 1 2 1 2 1 5. Mana lagi? 2 3. Ni 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 6 5 6. Okey, so ni semua tepi. Tepi ni dia mesti satu garisan lah. Itu masuk tepi lah. Edge. Okey, bucu titik, bintik, titik. Okey, itu bucu. Kalau edge, satu garisan. Garisan ni kadang-kadang ada dua jenis. Ni garisan kan? Kadang-kadang ni AB. So ni garis AB ataupun edge AB ataupun AB. Kadang-kadang dia bagi A saja macam tu. Okey, jadi so ini A tu adalah garis A ataupun tepi dia A. Okey, so ikut apa yang dia bagilah. Okey, so lepas tu dia bilangan tepi ni awak kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So jawapan dia 7 kat situ. Okey, 7 kat situ sebab dia kira je. Baik, untuk bilangan darjah, okey, kalau ikut kat sini dia bagi senang je. Rumus dia adalah awak hanya darab dengan 2. Okey, dia nak beritahu kenapa dia darab 2. Sebab semua darjah mesti nombor genap. Ingat darjah ni mesti nombor genap. Kalau dia tak nombor genap, dia tak boleh lukis. Satu lukisan ni tak rangkaian ni tak boleh lukis kalau dia bukan nombor genap. Okey, jadi dia mesti darab dengan 2. Okey, dan kalau awak nak tahu macam ni kan, awak tengok ni, dia bagi bilangan darjah ni, jawapannya sama 14, ini 14. Okey, yang ni yang mudah je. Dia ambil bilangan tepi ni, 7, awak darab 2. Itu memang rumus ni rumus dia. Bilangan tepi darab 2, awak akan dapat bilangan darjah. Okey, tapi awak kena faham dia main dari mana. Okey, darjah tu adalah datang dari contoh. Macam awak tengok ni, 1. Okey, saya besarkan. Besarkan, tak boleh besar mana, besar tu je lah. Okey, 1 ni 2. Maksudnya apa? Awak akan nampak 2 keluar kat situ. 2 nampak ni, 2 ni ada 3 kan. Jadi 1 2 3. Okey. 3 ada 2 keluar. 1 2. Selalunya ada, kalau setengah cikgu dia buat bulat macam tu lah. So berapa yang keluar kena tu. Yang ni 3. Bulat keluar apa? 2. Yang ni berapa? 3. Yang ni berapa? 1 2 3. Ni berapa? 1. Jadi 6 ada 1, 5 ada 3, 4 ada 3. So lepas tu dia campur semua ni dapat 14. Okey, ini satu-satu lah nak kena buat. Yang ni awak darab terus sahaja. Setakat ni ada soalan. Okay. Balai. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada lah. Hampa semua tutup mic betul hampa tidur hampa jaga hampa. Okey. Contoh 2. Nyatakan bilangan bucu tepi. Okey, yang ni contoh ni ada kat buku awak pun kan. Jadi ni semua yang jawapan awak boleh tengok lah kat tepi ni. Okey, bucu tepi yang saya cerita tadi lah. Darjah pun sama, saya dah cerita 2 kali tepi tu semua kan. Okey, sekarang saya nak cerita tentang berbilang tepi dan gegelung. Ni berbilang tepi dan gegelung. Okey, berbilang tepi ni apa dia? Okey, berbilang tepi dia ni dia mula-mula kita tengok berbilang tepi tu. Okey, berbilang tepi ni melibatkan 2 bucu sebab maksudnya ada 2 titik, sini 1 titik, ini 1 titik. Okey, awak boleh sambung garis sini kan. Okey, kaitan antara 2 bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada 1 tepi. Maknanya apa tahu? Katalah sini 1, sini 2. Okey, jadi awak punya tepi awak tu patutnya 1 2 lah kan. 1 2 kan. Tetapi kan awak dapati ada satu lagi. 1 2 ni ada tulis 2 kali. Kalau awak nampak ada tulis 2 kali 1 2 1 2, maknanya ada satu lagi yang kat sini.
Maknanya apa? Yang ni pun 1, 2. Yang ni pun 1, 2. Okey. Kalau awak nampak 2 kali tu lah. Okey. Jadi itu maksud berbilang tepi. Tepi ni selalunya yang kat, macam kat contoh ni lah. Ni. Nampak ni berbilang tepi. Nampak dia ada 2. Yang ni dua-dua TP. Okey, TP. Okey, yang tidak ada pemberat lah. Okey, tidak ada pemberat. Maksud tidak pemberat, nanti saya cerita lah apa dia pemberat tu, tapi nak beritahu awak. Kalau berbilang tepi ni, PT boleh, TP boleh, PT boleh, PT boleh, patah balik boleh, patah ni pun boleh. Okey, PT pun boleh, TP pun boleh. Sebab dia tak ada anak panah. Okey, anak panah ni dia panggil terarah, satgi dia belajar yang tu, terarah. Kalau admat tu kita panggil dia vektor lah. Tapi ini kita panggil dia terarah. Okey. Untuk gelung yang ni bulat. Dia keluar, dia masuk balik. Tapi kalau dia tak ada terarah, dia bulat je lah. Bulat je macam ni pun sama, bulat je lah. Okey, ni gelung-gelung. Gelung pun sama, kalau macam ni kita tulis gelung ni, kita tulis R, R. Cara kita tulis dia punya, kat sini punya, macam koordinat dia lah. Ataupun tepi dia lah. Macam ni kita tulis PQ kan. Okey. Kalau kat sini kita tulis PQ, kat sini kita tulis PT, kat sini kita tulis TQ, kat sini kita tulis QS, sini SR, sini QR. Yang ni kita tulis RR. Okey, ni RR. Yang ni kita tulis PT, yang ni pun tulis PT. Ada 2 kali. Macam saya beritahu lah. Berbilang tepi dia ada 2 kali. Okey. Berbilang tepi dia ada 2 kali. Okay. Baik, gelung. Saya dah cerita tadi, berbilang tepi, gelung. Okey. Selesai. Kita baca balik, dia melibatkan satu bucu. Gelung dia satu bucu sebab dia pi patah balik. Okey, tadi tu berbilang tepi 2 titik. Okey, pergi sana, lepas tu macam tu. Untuk gelung, 1 titik. Dia pergi, dia patah balik. Okey, itu awak kena faham, awak kena hafal ya, berbilang tepi, gelung kena hafal. Okey. Jangan kata ni bukan matematik, ni lah ni matematik networking. Ya, kalau nanti awak nak belajar sains komputer, apa tu, networking apa semua, ni lah kerjanya. Okey. Tepi berbelok lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal, bilangan darjah step keluar adalah 2. Kenapa 2? Sebab dia pergi, dia patah balik. Sebab dia pergi, dia patah balik. Kalau awak buat bulat, dia keluar. Sini ada, sini ada. Okey, macam saya kata tadi lah, kalau dia darjah ni, kita buat bulat. Kan? Tu tak mana keluar ni kena daripada sini. Itulah bilangan darjah. Jadi kalau gelung, titik dia kat sini, kita buat bulat kat sini, so dia akan keluar 2 lah, 1, 2. Jadi sebab itulah bilangan darjah gelung ialah 2. Okey. So, katakan graf di sebelah. Okey, ni contoh sikit. Katakan graf di sebelah ditulis dalam bentuk set pasangan tertib G, V, E, maka nampak V tu ABCD adalah vertex. ABCD maksudnya A, B, C, D. Bucu. Ada 4 bucu. Lepas tu dia ada E ni, H tepi dia. A, B, A, B. Ada 2. Nampak ni. Awak nampak ada sama. Maknanya ni berbilang tepi lah ni. Okey. Ni pun sama. B, C, B, C. Dia bila ni A, B, A, B. Yang ni B, C, B, C. Tu berbilang tepi lah tu. Lepas tu ada tak yang satu je? Ni D, D. D, D. Dia ulang 2 kali kan? Dia ulang 2 kali tu maknanya ni dia pergi balik, dia patah balik D, D. Ini adalah gelung. Ni semua awak kena pasti tau. Sebab apa? Ada soalan dia bagi atas ni awak kena lukis. Lukis balik. Okey, ada soalan dia bagi menatang ni, awak kena buat macam tadi. Okey, ambil maklumat. Okey, soalan ada 2 jenis lah. Satu dia bagi benda ni, awak keluarkan maklumat apa dia vertex, apa dia age, apa dia darjah. Okey, ada soalan dia bagi benda ni, dia nak lukis balik. Okey, lukis ni tak mesti jadi tiga-tiga macam ni. Awak faham kan? Nanti saya tunjuk. Dia lukis ni asalkan mengikut syarat, bentuk tak kisah. Okey, bentuk tak kisah. Asalkan syarat tu dipenuhi. Okey, mari kita tengok contoh 3 sekali. Nampak ni, memori saya ni. V tu set bucu, E tu set tepi, H, vertex. Darjah di sebelah menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Nyatakan
V dan NV. B, E dan NE. C bilangan darjah. Ni apa yang kita buat tadi lah. Okay, cuma bezanya kali ni dia ada set bilang tepi dengan gelung. Tadi tak ada. Okay, jadi first kali dia nak V ni tak payah cerita banyak lah. Okay, kalau ada berapa? Satu. Ataupun nak buat tulis lah. P ni kan ada P, Q, R, S, T dan U. Okay. Jadi awak just tulis sahaja sebab dia minta V dan dia minta bilangan V. Lepas awak tulis P, Q, R, S, T tu awak kira dah berapa? Ada 6 kan? P, Q, R, S, T tu ada 6. Jadi ini soalan ni saya minta semua pelajar. Tak kira awak siapa. Tak kira awak kelas designer ke, awak kelas entrepreneurs ke, awak kelas saintis ke, engineering ke, apa kelas awak pun, soalan ni semua kena boleh jawab. Soalan kesian lah. Soalan markah mudah. Okay. Baik, E pun sama soalan kesian. Soalan nak bagi markah mudah ke awak. Saya harap awak boleh dapat markah penuh yang ni ya. Ish awak hanya tengok sambungan-sambungan ni macam ni. PQ. Ni ada PQ. PU. PU ni ada dua. Satu yang ni, satu yang ni. Kena ulang 2 kali. Okey. Lepas tu ni apa lagi? QR. Ni. Lepas tu QU. Ni. Semua lah. Awak kena buat semua lah. Okay, jangan tertinggal satu pun. Kalau boleh awak pakai highlighter ke apa ke. Kan? Pakai highlighter. Tanda yang mana awak dah pergi tu. Tanda. Semua dah tanda. Inilah hasilnya. Okey. Lepas tu dia minta bilangan dia berapa kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Lepas awak dah tulis ni. Siap. Dan last kali dah minta bilangan darjah. Macam saya kata tadi. Pergi dekat bulat kat ni. Kira 1, 2, 3. So P ada 3. Q ada berapa? 1, 2, 3. 3. R 1, 2, 3. 3. S ada berapa? Ni ada buat bulat ke ni? 1, 2, 3, 4. S ada 4. T ada berapa? T ada 3. Okey, ada 1 sini, 2 sini, 3 sini. U ada berapa? 1, 2, 3, 4. So U ada 4. Okey, lepas tu apa lagi? Tambah je lah semua. Okey, tambah semua. Kalau ikutkan kat sini tadi, H ni ada 10. Maknanya jawapan awak jawapan awak kena 20 lah. Awak tambah ni dapat dah 20. Dapat tak? 9 campur 4, 13. 13 tambah 4, 17. Tak, lebih. Ada saya salah kira? 1, 2, 3. P betul. Q, 1, 2, 3. Betul. R, 1, 2, 3. R 1, 2, 3. Betul. S 1, 2, 3, 4. S 4. T 1, 2, 3. Betul. U 1, 2, 3, 4. Betul. 3 tambah 3 9 tambah 4 13. 13 tambah 3 tambah 4 20. Betul lah 20. Okey, betul. Saya kira sini 20, sini pun 20. Alright. Ni kat sini dia buat dah pun kan. Okey. Tu cara saya buat tadi. Ni buku ni dia tak tunjuk cara kira kan. Dia tulis jawapan ni kan. Okey. Saya harap awak okey. Okey ke tak? Okey. Boleh ikut dah. Tak ada susah mana tak? Boleh. Hampa pun saja mengada je kan. Belajar sendiri pun boleh. Okey, baik. Contoh 4. Yang ni pula. Nampak? Ni dia bagi penyelesaian dah. Tak apalah. Nanti kita buat soalan kat belakang nanti kan. Ni nak tunjuk je. Dia kata apa? Lukis satu graf mudah. Sekarang ni dia bagi yang ni. Kita kena lukis pula. Okey, kita kena lukis. Jadi bila awak lukis. Pastikan semua ni ada. Selalunya kita lukis. Bila awak buat bucu. Macam awak tengok ada cara nak lukis dia. Awak nampak vertex ni ada 5. So 5 titik tu kena buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. So awak kalau boleh buat secara membulat ke, membuka ke. Jangan awak pergi buat 1, 2, 3, 4. Nak buat sebaris macam tu kan.
Awak jangan buat macam tu. Awak jangan buat dia sebaris sangat semua. Atau membulat. Membulat macam ni. Okey, membuka dia. Barulah awak boleh capai bila awak nak sambung line-line dia tu kan, awak boleh capai. Kalau awak buat satu garis ataupun awak buat tiga garis, lepas tu dua baru nak buka, ikutlah. Tapi selalunya kita buat, kita buka dia. Tujuan dia supaya titik itu boleh dicapai bila kita tengok nombor kat ni, satu, dua. Okey? Katalah saya tak ikut ni, kita buat satu, dua, tak ikut pun kena ikut jugalah. Kata macam ni. Okey. Ya. Ni satu, ni dua, ni tiga, ni empat, lima. Macam saya kata tadi, lukisan ni jawapan awak semua orang tak sama, ada yang lain-lain lah. Tapi ikut syarat kita bagi betul lah. Okey, asalkan ikut syarat. Soalan pertama dia bagi satu, dua. Jadi kita pun sambung je lah satu, dua. Ni satu, dua. Satu, empat. Sambung satu, empat. Satu, lima. Sambung satu, lima. Dua, tiga. Sambung dua, tiga. Dua, empat. Sambung dua, empat. Tiga, empat. Dua, empat. Ni dua, empat. Ni baru tiga, empat. Dua, empat. Tiga, empat. Okey. Jadi itu je lah. Tak semestinya macam buku teks buat lah, awak buat. Okey. Sama lah yang ni pun. Okey. Saya harap awak boleh. Yang ni pun sama. Yang ni saya pergi cepat sikit lah. Sebab mudah je. Okey. Lukis satu graf berbilang tepi dan punya. Okey. Yang ni kes yang ada berbilang tepi. Yang ada gelung. Okey. Jadi senang je kita nak tengok dia bilang tepi ke apa. Awak tengok kalau dia ulang 2 kali tu berbilang tepi. Kalau dia huruf yang sama tu dia gelung. Contoh. Awak nampak ni R. Yang ni maknanya ni gelung. Ada gelung lah tak kena buat. Ada tak yang ulang balik PP, PQ, PS, QS. Ni QS ada 2 kali. Okey, bila ada QS ada 2 kali, yang ni adalah berbilang tepi. Jadi tak mesti awak buat macam ni ya. Okey, ada PQRS tu awak boleh boleh buat macam mana pun tak apa, asalkan awak buka PQRS. Okey. Lepas tu PP. PP ni pun gelung juga ni. Sama. Jadi saya bolehlah buat PP macam ni. Mata balik gelung. Lagi satu gelung kat mana? RR. Mana R ni? Okey. Ada gelung. Betul buat PQ, PS. Sekarang ni PQ buat sini. Tarik sini PQ. Tu tarik PS. QS. Ni. Kan saya kata, dia boleh sama ada awak buat straight macam ni. Ataupun awak buat macam ni. Boleh Tak mestinya awak nak buat dua-dua gelung je ni. Awak buat satu straight, awak buat gelung tu. Boleh. Asalkan dia QS. Lepas tu QR. Ni. QR. Lepas tu SR. Tu RR. Dah buat dah. Ni. Okey. Setakat ni okey tak? Faham tak saya buat? Faham. Tak faham. Tak faham kat tangan angkat tangan seorang-seorang kat situ. Tak faham tanyalah. Jangan diam je. Tanya. Baik. B pun samalah macam tadi lagi banyak gelung je lah. Kalau boleh tengok kat situ gelung-gelung dia kan. Jadi tak apa, kita tengok kat sini. Last kali dia ada tentukan sama ada satu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, yang ni kan senang je kalau dapat soalan ni. Awak tambah semua macam dia buat ni. Tambah je. Macam saya kata tadi di awal tadi, kalau nombor ganjil tak boleh. Genap baru boleh lukis. Okey. Graf tidak boleh lukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. Darjah mesti genap. Okey. Alright. Okey. Alamak, cikgu Jamal ni mesej pula dah.
Okey, Cikgu Jamal mengajuk. Alright. Ni saya kata soalan ni. Okey, soalan ni saya terus nak pergi dekat stereotype. Stereotype apa tu dekat ni ni. Senang sikit kan pakai ni. So awak nampak apa dekat ke skrin sekarang? Nampak. Nampak soalan. Baik. Kita pergi ke soalan pertama. Kalau buku chat ada muka surat apa tu? Muka surat 134 ya. Saya harap awak pun duk buka buku teks juga lah. Jangan duk buka cerita Korea ke apa, buka TV ke sekarang kan. Baik, aduh. Baik, diberi 3 graf mudah. So awak rasa susah ke soalan ni? Soalan dia tanya, diberi 3 graf mudah, bagi setiap graf tentukan V dia dan NV. Yang ni yang senang lah. So saya bagi awak seminit buat dulu. Bagi tahu jawapan. Amirun. Jawapan apa Amirun? V. Jago belum buat. Alah, ni soalan ni saya dah habaq tadi awal-awal. V dengan NV, E, NE ni soalan senang. Soalan-soalan markah dia memang kita kena apa? Kena skor. Kena skor, jangan bagi Chan. Jadi skor lah. Sebab ni soalan mudah, jadi memang semua kena boleh buat. Semua kena boleh buat. Jadi saya bagi tahu tadi V tu bucu, jadi awak kira lah bucu dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi V awak adalah E1. Apa? Apa dia? Hang kutuk tulisan saja ke apa? E1 lagi. E2 lagi apa? Banyak kan? E3, E4, E5, E6. Kenapalah dia pakai E? Dia buruk dia. E7. Dah kot. 7 je paling tinggi kan? Cikgu, Ha? dalam buku teks kan dalam buku teks kan ada juga. Apa? Dia tak guna dalam buku teks kan. Kenapa guna P cikgu? P tu kena P je. Dalam buku teks pakai E je. Tak, 1, 2, 3. Ha? P tu bukan tepi je. Bukan Juga lah. Dekat saya ni, dekat soalan saya ni saya lupa nak tulis lah. 1, 2 4, 5. Jadi bukanlah E1 jawapan dia. Jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni untuk vertex. NV dia pula, awak kira tadi berapa? 5 lah kan? Okey, 5. Okey, jadi untuk B, bukan B. Nombor 2 lah. Nombor 2 tu, nombor 1 dia suruh kira V. Nombor 2 dia suruh kira E dan NE. Yang ni baru kita tengok E tadi lah. Okey. Jadi E kita ada, kalau awak senaraikan balik macam saya buat tadi. E awak tu ada E1 lah, E2, H lah ni, E4, E5 dan E6, E7. Kenapa jawapanku teks dia buat lain cikgu? Dia buat macam mana? Dia buat 1, 2, 1, 5. Koordinat. Boleh. Saya kata dah tadi kan? Boleh. Sebab soalan ni ada kat situ memang ada kan, soalan ni memang ada E kan? Jadi memang ada E, kita boleh pakai E. Kalau awak pakai 1, 2 pun boleh. 1, 2 macam ni kan? Boleh. 2, 3, semua. 2, 3, 3, 4, 2, 4, 5, 4.
2515. Okey, boleh. Okey, kalau awak tengok belakang baguslah. So, yang ni sebab dia memang dekat E2 tu ada dia punya dia punya tanda kat situ, kita boleh pakai. Kita juga boleh pakai yang saya kata tadi, dia ada dua jenis kan. Jadi seperti yang saya dah sebut tadi, jadi kita boleh pakai mana-mana lah. Jawapan awak sama je, dua-dua betul. Dan yang paling penting bilangan dia mesti sama lah. Yang ni tak boleh ni lah. Tak boleh lain, tak boleh lain. Yang tadi tu tak apa, yang ni kena sama. NE silap. Jadi bilangan awak kena kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So awak kena ada 7. Pastikan kalau awak pakai nombor macam ni pun kena ada 7. Okay, mesti 7 juga. Yang tu pun Okay, boleh. Alright. Saya teruskan soalan yang ketiga. Yang ni yang ketiga ni bilangan darjah. Bilangan darjah ni ada orang salin ke tadi? Tak ada kan? Kalau salin saya nak patah balik untuk orang nak salin. Nak salin lah? Tak ada respon tu tak apa kot. tak apa, teruskan. Saya teruskan lah. Tak ada orang nak salin kan? Roma jangan mengantuk tidur. Baik. Bilangan darjah. Bilangan darjah ada dua jenis. Saya kata tadi awak boleh darab ada 2 dengan H tadi. H tadi awak dapat 7. So awak darab 7 awak akan dapat 14 lah. Ni jawapan dia. Ataupun awak boleh kira terus berapa dekat sini. 1, 2. Okey, 2. Sini 1, 2, 3. 4. 1, 2. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 3. Campurlah. 3 campur 3, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. Okey, sama. 14. Okey, awak boleh tambah ataupun awak boleh darab sahaja. Dua-dua cara tu kena tahu. Okey. Itu untuk soalan A, selesai A. Soalan B macam tu juga. Okey, tak kira lah dia bentuk macam mana pun. Cara buat dia macam tu juga. Soalan pertama dia tanya kita punya V, bagi lebih. V berapa Aida? Dia tanya kan, saya nak tanya sama buat. Semua orang standby saya tanya. Afiq, Bazil. Bazil boleh masuk tak Bazil? Dah boleh. Tak payah ikut kan? Tak payah. Bazil lah jawab. Bazil. Bagi saya jawapan B. Untuk V. Bagi saya V dengan NV. Untuk B. Cepatlah Bazil. Senyap terus. Saya lepas ni saya nak tanya je. Tidak. Tu dia Afiq Saleh dah takut dah. Boleh. Tak apalah, salah pun tak apa. Saya tak takkan saya nak pergi nak dendakan orang pula. Salah lah. Macam mana? Try je lah. 1, 2. V. Saya nak V. Oh, V je. V je. V dengan NV. V. PQ. WR. V. Ni ikut macam betul-betul ABCD lah. P, Q, R, S, T, U, W tu kau V lah. Baru W. V ni tak lagu DM fan tu. P, Q, R, S, T, U, V, W kan? Okey. Lepas tu NV kira dah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 8. Okey, bagus Bazil.
Mari kita tanya orang lain pula. Untuk soalan B ni Soalan B ni semua standby Saya nak tanya, lama tak tanya Alia Fazanah ni. Apa dia lagi ni? Dia tengok urut A je kan. Bazil, Alia, tak tengok orang bawah. Siti Nur Farah Adilah ni siapa? Keluarkan suara anda. Siti Nur Farah Adilah. Alamak. Tak mau cakap lah pula. Ya. Siti Nur Farah Adilah. Orang panggil apa? Siti ke Nur ke Farah ke Adilah? Panjang benar nama. Farah Adilah. Farah Adilah, ya. Farah Adilah. Sila bagi tahu saya. E dia apa? I E je. yang TSU tu ke? Ayo, yang ni QP ni. Jawapan dia QP boleh. QR boleh. Semualah. Oh, apa? E ni maksud dia apa dia Farah Adilah? Farah? Apa tak maksud tahu. E ni? Lah, masuk kelas bila? Daripada awal masuk tadi kan? Saya bagi tahu dah. E tu maksud dia ish ataupun tepi. Tepi. Jadi bilangan tepi. 1 ni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bilangan tepi dia tu kita boleh kira lah. Tapi kita tak boleh lah kira macam tu. Kita senaraikan dulu. E tu apa dia? Apa dia? Okey. PQ. Lepas tu QR. Semua yang ada. Yang ni. Highlight yang mana kita dah buat. Yang ni. Ni semua tepi. Okey? Faham tu? QP, QR, QW, RV, SU, ST, UV, VW. Lepas tu berapa jumlah semua? Farah? Jap. Dia ni buka handphone betul dia pergi buat apa pula dah? Mengira usian. Oh, dia ngira tak apa. Bukan susah pun dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan E ni ada 8. 8 tu boleh dikira lah kan. Tapi awak kena senaraikan. Okey, Farah. Saya tak nak tunggu awak dah. Okey, Farah. Tengah kira. Oh, wah tak habis lagi kira. Lagi dah kira beritahu. Okey. Sekarang ni saya nak tanya bilangan darjah pula. Untuk soalan B ni, saya nak tanya Syairah Hafizah. 16 cikgu. Bagi tahu dulu dia punya cara dia macam mana dapat 16. Ya. Macam mana dapat 16? Tak payahlah kejap-kejap. Hang tadi kan H dia kan saya kata 8 kali 2 kan? 16 Ya. Ni nak kita bagi tahu darjah ada berapa satu-satu. Boleh juga. Boleh ke? Beritahu. Itu lagi P1. Di P ada P kat ada berapa? 1. 1. Q ada berapa? 3. 3. R ada berapa? 2. 2. W ada berapa? 2. 2. V ada berapa? 3. 3. U ada berapa? 2. 2. S? 2. 2. T? 1.
1. So tambah semua kan. 1 tambah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Okey, bila awak tambah semua 16. Ataupun tadi, kalau awak dengar Farah Dila jawab tadi kan. Dia kata tak tahu dia jawab ke tak kan. 8. Dia. Kali 2 dapat 16 juga. Okey. Baik. Untuk C pula. Untuk C pula, saya akan tanya. Sekejap. Nak tanya budak kelas lain ni. Kelas saintis dah boring lah. Sampai tu. Budak kelas lain siapa yang ada? Tak ada siapa pun beria benda nak cari kan. Ha ni. Danila Atirah. Danila Atirah, bagi tahu saya V dengan NV. V. Ya, V dengan NV. V, A, B, C, D, E, F. Apa dia? A. A, B, Ya, D, A. D, Ya. E, F. Ada berapa? 6. Okay, good. Very good. Saya teruskan tu ya. B boleh tak? Hang kira dia punya A sekali boleh tak? Ha? Dia punya E dia sekali boleh tak? Kira E. bagi tahu dia. E dia. E dia dengan E dia dengan NE dia. A, B, Okey. B, C, Okey. E, BE. Lagi C, D, CD, C, E, CE, D, E, DE, E, F. EF. Ada satu lagi kan? A, AF ada tu. F. Ya, Ha, A. ya, EF. Jadi berapa semua? 8. Okey, 8. So bilangan darjah dia? Kakak? Bilangan darjah ni? 16. Dia 16. Awak darab 2 saja. Okey. Auni Nasuha ni keluar. Siapa saya baru nak tanya? Okey, tak apa. Baik, kita pergi ke soalan seterusnya yang ini. Diberi 2 graf berbilang tepi dan graf yang mempunyai gelung. Bagi setiap graf tentukan, yang ni pun sama nak cari V dengan MV. Okey, saya harap awak buat lah, saya nak tanya ni. Saya tanya kelas saintis seorang lah, tak payah merajuk pula. Siapa? Aida tutup tu pun mic. Fatihah. Fatihah buat tak? Apa? Buat tak? Buat? 2A. Bagi jawapan dia. B dia apa? A, B, C, D, E. Okay, good. A, B, C, D, E. Yang ni yang ada lah ni. Semua yang ada kat situ lah. Okay, so NV dia? 5. 5. Good. Okay, teruskan yang nombor 2 dia nak E pula. Boleh? Bagi terus jawapan dia E dan NE. E jawapan dia apa? Baca je. Banyak cikgu. Baca je. Saya boleh check. Buat ke tak? E dia A, B. Okay, A, B. Buat. Tak apa lah. A, B, 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 A, C, B 2 kali kan? B, Sat. C, A, B. D, Sat C, Fatihah. Dia hang ni laju D, no. D, Yo, E. oh. A, B tu 2 kali ke? Saya nak dengar tu je point saya. A, B ada 2 kali. Lagi apa yang 2 kali? E, D tu 2 kali. DE 2 kali. Sebab kat situ ada gelung. Ada apa tu? Berbilang tepi. Okay, berbilang tepi. A, B dengan E tu ada 2 kali sebab ada berbilang tepi. Lagi satu yang dia gelung apa dia? Apa dia? Yang gegelong tu C. C, C. Okay, jadi bilangan dia berapa semua? NE. Fatihah.
Ada 9. Betul ke 9? 9 kan? Ada yang mana boleh bagi tahu saya berapa? 10. 10. 10 kan? Tak apalah, tu saya kata kena highlight tu. Bila kita buat, kita pakai highlighter. Bagi tak tertinggal. Okay, so dia 10. A, B, A, B, A, E, B, E, B, D, B, C, 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 D, D, E, D, E. D, E 2 kali. C, C ada 1. So, semuanya 10. So, bilangan darjah, Fatihah? 20. 20. Sebab Sebab 10 darab darab 2 kan? 2 tu. Ya. Bagus, Fatihah. Baik. So, saintis selesai. Saya nak cari seorang kelas lain pula. Yang ini. Pelik benar rupa ni kan. Okey, yang ni saya nak tanya siapa yang ada lagi? Siapa nak? Kalau tak ada saya panggil ya. Farhadilah dah. Nur Aliyah ni siapa dia pula? Siti Nurullah ni siapa? Duduk kelas lain eh? Alena kot. Alena tak boleh lah. Alena kelas kita kan. Nak cari kelas lain. Alia ke? Atira ada ke? Mana Atira? Ya. Ada. Nurul Atira. Senyap-senyap lagi. Okey, Nurul Atira. Ya. Bagi tahu saya jawapan dia. Bagi dia punya V dulu. PQRSTUO. PQRSTUO Dia punya ABC dia terbalik tu. O dia patut dulu. Patut O dulu kan. Tak ada nyanyi lagu Didi M Frank. OPQRSTU. Okey, ada berapa tu Adira? Ada 7. Okey, ada 7. Okey. E dia ada berapa? Ataupun senaraikan E dia kat saya, beritahu. Nak tengok. Banyak kan. PU 2 kali. Okey, PU dah 2 kali. Lagi? PQ. PO. PR 2 kali. Okey, saya nak check ni. Lagi? Sekejap. PO. PO, okey. RR. RR. RS 2 kali. RS 2 kali ya, betul. SO. S apa? RO. ST. Okey, ST. TU 2 kali. TU 2 kali, okey. TO. Okey, berapa jumlah semua? UO. NE. Okey, NE yang berapa? NE. Saya nak tahu jumlah berapa semua. SO. SR 2 kali. ST. Okey. Saya nak tahu jumlah berapa semua. TO. Atira saya nak tahu jumlah semua. 1, 2, 3, 4. Hang tengah 17 kira kau? ke? 17. Hang kau yang cakap tu 17. 17 kau. 17 kan? Ya, Betul tu Atira. 17. 17, betul. Okey. Ni jenuh nak kira juga lah kan. Banyak dia punya tu. Kalau awak kira dia punya degree ataupun darjah dia jenuh juga tu nak kira bulat-bulat apa semua tu kan. Jadi kita darab 2 saja awak berapa Atira dia punya degree bilangan darjah? Atira. 34. Berapa? 34. 34. Okey, good. Okey. Sekarang ni kita nak pergi satu lagi soalan. Mana soalan nak buat ni? Ni. Kita buat soalan A dulu. Lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Ni terbalik kod terbalik kod. Dia bagi kita maklumat, kita kena lukis graf. Okey, tadi kita tafsir maklumat daripada graf. Sekarang ni daripada nombor-nombor ni kita kena lukis balik graf.
Okey, baik. First kali, macam saya kata tadi, kalau ada soalan macam ni, kalau boleh awak buka awak punya titik. Macam first kali awak tengok V ni. Kat V ni kita ada 6 titik. Jadi, apa awak buat? Awak buat 6 titik. Satu, buat je lah buka-buka dia jauh-jauh ke. Kan, ikut awak lah nak buka macam mana pun. Buka je lah. Dalam kat satu pun boleh. Awak boleh tulis kat sini nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, jadi sekarang ni baru kita pergi tengok dekat nombor kat sini 16. Cuy, masuk je lah 16, sambung 16. 26. 26 pula. 36. 36 pula. 34. 34 pula. 35. 35. 45. 45. 56. 56. Habis. Itu jawapannya. Sebab dia suruh lukis, graf mudah. Okey. Dan macam saya kata tadi, tak semestinya graf awak sama dengan orang lain. Okey. Awak boleh ubah ke nombor ataupun saya buat contoh satu lagi. Saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja saya buat macam tu pula kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sekarang ni macam tadi, kita ikut nombor yang ada. 1, 6. 1, 6. 2, 6. 2, 6. 3, 6. 3, 6. 3, 4. 3, 4. 3, 5. 3, 5. 4, 5. 4, 5. 5, 6. 5, 6. Dah, itu jawapannya. Okey. Yang ni senang lah, dia tak ada gelung tepi apa semua. Kalau kes yang ada gelung apa semua tu, awak kena tengok nombor yang 2 kali ulang tu. Tu apa tepi? Berbilang tepi. Ulang 2 kali. Kalau dia nombor, bukan ulang 2 kali, maksudnya dia koordinat tu ulang 2 kali. Macam QR. Ada 2. Contohlah QR lah. Ni berbilang tepi. Kalau awak tengok QQ, macam ni. Dia ulang 2 kali juga. Tapi dia ulang QQ kan. Yang ni gelung. Yang ni kita kena lukis jugalah. Okey. Ada kes yang macam tu. Okey. Saya sebenarnya nak suruh awak buat. Kalau kat kelas memang saya suruh awak buat pergi depan lah. Lukis dekat papan putih kan. Dah tak ada caranya. Saya nak pakai whiteboard. Ni pun payah awak mungkin tak ada stylus. Tak ramai. Bukan semua ada stylus kan. Nak lukis tu. Okey, jadi tak apalah. Saya teruskan je lah. Nak buat macam mana kan? Soalan B je pula. Soalan B pula. Okey. Soalan B, PQRSTU pun sama juga. Awak tulis huruf-huruf tu. Tadi dia dalam bentuk nombor, ni bentuk huruf. Sama je lah. Okey. Awak buatlah buka P, Q, R. Buat lah. Okey. Dan ni saya ingat saya tak tunjuk lah kot. Okey. Yang ni. Okey, yang ni. Yang ni lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Yang ni saya abah dah tadi. Yang bila dia ada ulang 2 kali, contoh macam ni. PS. Lagi ada tak? Ada ulang 2 kali lagi. QR. Yang ni SS. Yang ni gelung. QQ. Amboi, banyak benar Berapa yang ulang 2 kali? Ni PP pun ada. Ada 4 gelung. Ambil kau. Tak apalah, kita buat je lah kan. So, P, titik ada 4 je. P. Sekejap. P, Q, R, S. Ikutlah macam mana pun tak apa. P, Q, R, S. Okey. Kita pergi dulu mula-mula. Dia nak PS ada 2 kali. Awak boleh buat straight macam ni. Macam ni. PS lah. PS saya kena ubah sebenarnya. Bagi cantik nak senang kerja saya ubah huruf lah. Saya buat PS kat sini lah. Okey. Tu kena bijak lah.
So PS dia nak 2 kali. Jadi kat sini awak boleh buat sekali P. Sini. Okey, ada dah satu. PS. Lepas tu dia nak QR. Ni. Okey. Lepas tu dia nak apa? PP. P tu ulang 2 kali kan? PP. Ni. So pakai bimbing pula. Yang ni pula. Okey. SS. QQ. RR. PQ. Ni garis PQ. So buatlah garis dia PQ. RS. Dah. Itulah jawapannya. Okey. Jadi itulah cara kita nak lukis. Yang ada gelung ada 4. Berbilang tepi ada 4. Bukan, ada 2. Berbilang tepi ada 2, gelung ada 4. Setakat ni okey ke tak okey? Boleh. Okey. Boleh lah. Okey. Taklah susah tahu mana pun kan. Cuma macam saya katalah kena ni basic lah. Dia nanti ada soalan yang panjang-panjang. Soalan ni sebenarnya soalan-soalan panjang-panjang kan. Tapi saya kata tadi soalan-soalan yang mudah-mudah ni awak kena score lah. Okey. Jadi saya ingat dekat tu dulu kelas tu hari ni. Kita akan sambung kelas lagi untuk tajuk seterusnya. Apakah beza graf terarah ni. Ini awak buat kat rumah lah. Saya nak awak buka buku modul sekejap. Buku modul ada tak? Awak nampak saya ke tak sekarang? Awak nampak ni? Awak nampak skrin ke sekarang? Screen. Dah nak tutup ni. Tengok muka saya pula. Mana nak tutup? Nampak tak muka saya? Nampak. Nampak muka saya? Nampak. Suara dengar tak? Dengar. Itu suara Fatin kan? Ya. Oh, sihat Fatin? Alhamdulillah sihat. Buku ni ada? Ya. Okey. Lama tak pakai ya? Muka surat. Saya bagi kerja rumah kat buku ni dah senang kerja hampa. Semua kelas kelas lain pun sama. Danila ke Atirah ke siapa-siapa apa kelas entrepreneurs yang ada hari ni siapa? Amirun, Alia Fazana. Ya, apa tu kelas apa entrepreneurs ni? Okey, semua orang tak kira kelas mana pun, buku ni sila buat muka surat 79, 80, Dia lah suka-suka hati duduk atas buku. 81. Weh, siapa yang marah-marah tu pula? Tak tahu. Sampai 82. Membanding beza tu stop. Okey ke tak okey? Muka surat Okey. 79 sampai 80. Okey. 83 tu yang soalan 2 kat atas tu saja. Okey? Kalau boleh siapkan snap gambar hantar kat saya. Kalau boleh lah. Hantar kat Telegram lah Ida. Jangan buat tanya. Okey. Apa yang hantar? Yang hari tu tembak Yang ni. itu saya lupa. Lama Saya semak bukan. Saya bukan tak semak. Saya semak kan. Tapi saya semak sikit kan.
Apa tu, ataupun hantar kat Google Classroom lah. Mana-mana awak nak hantar pun boleh. Yang mana ada Google Classroom pakai Google Classroom. Okay, kita pun tak lama nak masuk sekolah balik dah ni. Okay. Sama. Okey. Exam hari tu sambung ke? Apa dia? Exam. Exam hari tu kita tak keluar result lagi ke? Exam hari tu tak ada habis dah. Kita tak ada exam lah. Kita dah prepare untuk pertengahan tahun kot. Oh, Pertengahan tahun akan start bulan 7 kot tak silap saya. Bulan 6 ni masuk ke sekolah, kita terus prepare. Tapi saya tak tahu macam mana sebab form 4 tak sekolah lagi, form 5 dulu. Nantilah, Hurray ya. tunggu menteri cakap lah. Tapi sekolah dah prepare dah ni. Sekolah dah buat persediaan rapi untuk awak pergi sekolah lah. Kantin pun tak boleh pergi dekat-dekat, jauh-jauh. Okay. So saya tamatkan kelas hari ni boleh? Boleh. Okay, saya jumpa awak. Apa dia Akil tanya, laluan Sahla ni apa? One way. One way. Soalan berkaitan dengan apa tu? Dengan tadi ke? Rangkaian tadi ke? abaikan. Okay, abaikanlah. Pergerakan tangga. Oh, ya. Semua pergerakan tangga, berbaris dekat lab, duduk dekat lab pun meja-meja daripada buat dah pangkar-pangkar. Macam dekat tempat awak beratur semua ada line-line. Macam awak pergi pasar raya lah, ada garis-garis semua je lah. Tak Sama keluar je rumah lah. tak tahu. Ha? Tak keluar rumah tak tahu. Takkan tak keluar rumah langsung. Bohong Dah Tak keluar. tunggu. Saya tengok gambar raya merata kat pokok tu, atas pokok tu semua ada. So dah bohong Itu pun ada selotip. Okey lah. Okey, selamat Hari Raya Mak Azir Batin. Saya harap awak kutip duit raya banyak untuk beli kalkulator. Saya akan jumpa besok untuk yang ada kelas admat lah. Kelas admat modern saya akan buat lagi satu. Sama ada lagi seminggu 2 kali. Okey, tapi minggu ni saya tak pasti lagi. Mungkin minggu depan lah start seminggu 2 kali. Okey, setakat ni admat dengan admat form 4 dengan form 5 still 2 jam. Mat modern akan jadi 2 kali, sejam. Okey? Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tutup rekod. Lepas ni apa nak tunggal dalam ni, bertinggi duduk lah, dah stop sekejap.